لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المكرمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mana dia? Tak mana baca? Dah kali 53. Ketahui. Ha? 13. Ketahui olehmu bahawasanya barang yang dikerjakan tuan oleh setengah daripada jawi itu apabila duduk khatib di atas mimbar, maka Bilal membaca Bilal itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi hingga akhirnya kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam. Demikian lagi baca suatu hadis seperti kata iza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit faqad laghauta. Maka iaitu tiada asal daripada perbuatan Nabi dan tiada daripada perbuatan sahabat, hanya yang warinya itu. Maka duduk khatib atas mimbar, maka bang Bilal itu. Adapun yang bang yang pertama itu tiada ada pada zaman Nabi, hanya dikerjakan pada zaman Sayyidina Uthman. Ini isu satu persoalan. Ketahui olehmu bahawasanya ketahui olehmu bahawa barang yang dikerjakan, yang dilakukan oleh setengah daripada masyarakat kita di Malaysia, di Indonesia, ada di petani, ada setengah-setengah tempat tu hari Jumaat tu apa dia buat? Apabila duduk khatib di atas mimbar. Ataupun sebelum khatib ni atas mimbar. Apabila khatib di atas mimbar ataupun sebelum khatib ni atas mimbar. Khatib nak baca khutbah ni ada setengah tu sebelum khatib ni atas khutbah. Ada setengah tu bila dah khatib di atas mimbar, dah azan dah. Jadi maka membaca Bilal. Sebelum khatib baca khutbah tu, sebelum khutbah dimulakan tu, Bilal pun kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan. Tu. Kalau masjid Hanafi tu lagi sakan lah. Kan? Dulu-dululah, dah tak tahu. Masjid Hanafi tu sebelum nak naik tu, Tok Bilal pun katalah. Kan? Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa waffaqani wa iyyakum bima bukan semua kan. Betul tak? Jadi demikian lagi membaca suatu hadis seperti katanya bila tu pula kata sebelum khatib baca khutbah ni. Sama ada khatib di atas mimbar ke sebelum lagi pada khatib kata apa? Bilal kata apa? Iza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansita. Faqad laghauta. Kan? Ansit faqad laghauta. Baik. Jadi Tok Bilal yang buat macam tu kan. Tok Bilal yang buat macam tu, maknanya Tok Bilal kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi idza qulta li sahibika kan wal imamu yakhutubu apa semua ni. Persoalan dia tu kan, benda ni tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat kata. Tak ada dalam waridnya, ulama-ulama kata tak ada zaman Nabi, tak ada pun berlaku di zaman sahabat Nabi. Tak ada zaman Nabi tu maknanya ulama-ulama tidak berjumpa cerita tu hadis berkenaan dengan Bilal bin Rabah keumpamanya. Kan, yang kata macam tu sebelum Nabi nak khutbah, nak tamimbar. Waridnya, dia kata waridnya tu, yang waridnya tu sampai tang dan tiada daripada perbuatan sahabat. Koma tentu. Tentu berhenti. Hanya yang waridnya itu, baru datang tu, jangan sambung terus. Lagi baca tak faham.
Dan tiada daripada masa sahabat. Tentu kita koma sikit berhenti itu. Hanya yang waridnya yang datang perkhabaran kepada kita keadaan Nabi baca khutbah dan sahabat-sahabat itu macam mana? Maka duduk khatib di atas mimbar. Nabi ni terus keluar daripada rumahnya, terus naik atas mimbar. Maka bang Bilal itu. Bilal pun bang. Nabi keluar daripada rumahnya, terus naik atas mimbar. Nabi pun, Bilal pun bang. Azan. Kebang Bilal itu. Adapun bang pertama itu. Bang pertama pula. Ini persoalan dia pula ni. Bang yang pertama itu. Yang bang yang kita dah buat sebelum khatib duduk atas mimbar kan. Bang yang pertama tu. Melainkan perlih tak buat ni. Bang yang pertama itu pun tiada ada pada zaman Nabi. Kan perkataan bahasa pun tu saya nak jelaskan lagi lah. Adapun bang yang pertama itu pun tiada ada pada zaman Nabi. Hanya dikerjakan pada zaman Sayyidina Osman. Zaman Nabi tak ada, zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada, zaman Sayyidina Omar pun tak ada. Tiba-tiba azan yang pertama yang sebelum khatib tu imam ni atas mimbar tu berlakunya pada zaman Sayyidina Osman bin Affan. Kan? Jadi dia datang soalan. Masalah. Dia datang masalah, kan? Gini. Bolehkah kita buat? Kan? Benda tu. Ni cerita macam tu je, bukan dia soal, dia cerita je. Bolehkah kita buat macam tu? Yang kata apa ni Bilal sebut innallah, bila kata inna idza qulta li sahibika wal imam yaktubu yaumal jum'ati ansid faqad laghawta tu, bolehkah kata macam tu? Yang ni kita kena pergi tengok dalam kitab-kitab lain lah, kan? Kitab-kitab lain ni. Cuma persoalan dia, perkara tu dia menjadi sesuatu yang nama dia sunnah ataupun tidak. Kalau kata sunnah, dah tentulah datangnya daripada Nabi. Kan? Ada satu lagi, maknanya sesuatu yang bukan nama dia sunnah, tetapi suatu anjuran daripada ulama. Anjuran daripada alim ulama. Maka dia ada satu lagi, selain daripada Quran tempat rujukkan kita, selain daripada hadis tempat rujukkan kita, selain daripada ijma' tempat rujukkan kita, maka dia ada lagi tempatnya qiyas sama dia. Jadi di sinilah pentingnya kita mendapat sesuatu penerangan daripada ulama berhubung kait dengan kedudukan Bilal menyebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Banyak benda yang kita kata, banyak benda yang kita jumpa Nabi tak buat, tapi ulama menyatakan harus dilakukan di atas sebab-sebab yang sebab-sebab yang boleh dibolehkan. Yang pertama sekali, Bilal tu kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tu ulama yang mengatakan harus. Harus makna dibolehkannya, kerana dia berpegang kepada Bilal tu nak memaklumkan kepada jemaah bahawasanya hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat disebut di dalam hadis Nabi bahawasanya kita disunatkan agar memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Maknanya ayat Quran itu dalil menunjukkan bahawasanya peringatan daripada seseorang daripada sahabat kita, kawan kita yang tolong bagi ingat bahawanya hari ini Jumaat dan hendaklah kita berselawat banyak-banyak ke atas Nabi SAW. Jadi timbul pula perasaan, pasal apa pula masa khatib nak baca khutbah nak bagi ingat? Lazimnya bila orang dah berkumpul barulah khatib nak baca khutbah.
Boleh kita bagi tahu awal-awal pun, sebelum pukul 1 kita bagi tahu dah main selawat. Tapi berapa ramai yang boleh dengar, berapa ramai yang boleh tahu tentang peringatan tu, berbanding dengan hampir-hampir khatib nak baca khutbah. Kan? Khatib nak baca khutbah ni, kita bagi tahu ni, innallaha wa malaikatahu yusalluna nabi. Selawat banyak nah. Tu dah. Apa hukum kita bagi tahu gangguan kita ni? Berdosa ke? Tak tahulah kalau kata-kata berdosa. Kita peringat. Apa salahnya seorang memperingatkan kepada kita supaya selawat? Mungkin di kalangan kita yang terlupa. Ingat, hari itu Jumaat. Kemudian perkataan iza qulta li sahibika tu, katakanlah itu bukanlah hadis Nabi. Katakanlah kan. Kita tak pasti. Kan? Ada kata bukan. Ada kata Kalaupun bukan. Kalau ya lagi-lagi dah kan. Iza qulta li sahibika yaumal jum'ati kan. Itu suatu peringatan. Wahai sekalian ma'asyiral muslimin, wahai orang Islam, ingatlah kamu ni. Ni khatib nak baca khutbah ni. Khatib nak baca khutbah, diminta semua memberi perhatian kepada khatib ini. Kalau kamu berkata-kata kan, hingga kan kamu menyuruh orang diam pun, itu pun lara, maknanya sia-sialah. Jadi semua itu dikategorikan sesuatu suatu peringatan kepada kita supaya jangan yang pertama sekali supaya kita berselawat ke atas Nabi pada Jumaat tu lebih daripada hari lain. Yang keduanya peringatan supaya jangan bercakap-cakap dan apa sekalipun perbuatan kita tu ketika khatib sedang membaca khutbah. Tak tahulah kalau kata ada orang dia kata itu sesuatu kerja yang Nabi tak buat dan bid'ah dan berdosa. Kalau kata Nabi tak buat, ya kita kata. Tapi tak semestinya Nabi tak buat itu kita tak boleh buat. Ada benda yang Nabi buat dan yang Nabi tak buat tapi ada dilakukan. Bukan zaman sekarang ni, malah zaman Nabi pun ada. Kalau tidak, Sayyidina Osman ni bolehkah dia Sayyidina Osman ini Sayyidina Osman dia menyuruh Bilal atau menyuruh muazzin melaungkan azan yang pertama, sedangkan zaman Nabi tak buat, zaman Sayyidina Abu Bakar tak buat, Sayyidina Osman tak buat. Sayyidina Osman ni menantu Nabi yang Nabi paling malu segan kepada Sayyidina Osman, sehingga kan Sayyidina Osman ni dikahwinkan 2 orang anak Nabi ni, dan kalau ada lagi pun nak dikahwinkan juga. Gitulah kan hebatnya Sayyidina Osman ni. Takkan Sayyidina Osman ni berani nak buat sesuatu yang menyalahi hukum syarak, walaupun Nabi tak buat, walaupun Sayyidina Abu Bakar tak buat, walaupun Sayyidina Umar tak buat, Sayyidina Osman dia buat. Ini menunjukkan bahawasanya harus dibolehkan. Azan lah kita. Di Mekah pun azan 2 kali. Cuma di Mekah hari ni azan yang pertama itu dia tak azan masa waktu, dia azan lagi ada 40 minit ke. Dia azan yang pertama tu. Kan azan yang kedua tu barulah imam khatib naik atas mimbar. Ni pun baru-barunya. Kan dulu-dulu tak ada kan. Masa orang pergi umrah haji dulu ni tak ada. Baru lebih kurang dalam tak kira salah 5 tahun 6 tahun ke belakang ni kan. Itu je. Jadi maknanya terpulanglah. Kalau kita rasa nak bagi peringatan kepada makmum, wahai makmum, Allah dan malaikat selawat atas Nabi, marilah kita sama-sama selawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sebelum khatib nak mula ni, ataupun yang lebih baiknya saya bagi keadaan kedua keadaan, khatib ni atas mimbar ke sebelum? Eloknya sebelum bagi saya. Macam kita duk buat-buat kan dulu di masjid Munti Mubarak itu, kita buat sebelum khatib ni mimbar, apabila sebut dah kan tentang selawat kat atas Nabi ni, mana habis tu sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu, maknanya khatib pun naik atas mimbar bagi salam terus azan. Itu tidak menjadi hal, tidak menjadi sesuatu yang berdosa, salah kan. Kalau nak buat selang-selang pun tak apa, nak buat setiap Jumaat pun boleh, tak ada masalah. Dan kita ni pun tambahan pula, kita di akhir-akhir ni kadang-kadang lupa tuan-tuan. Penyakit lupa ni penyakit ni kan.
Tak teringat. Tahu-tahu dua dia. Nak habis dah hari Jumaat baru teringat tak selawat lagi hari ni. Kan kalau ada orang ingat. Kan. Kadang-kadang kita tak tahu apa makna ayat tu. Tapi bila sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setengah orang tak tahu makna ayat tu. Tapi dia tahu ayat tu suruh selawat. Untuk bila suruh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat berapa kali. Tok Khatib baca khutbah. Sat lagi lepas tu pula selawat lagi. Sebab kita lupa. Kan. Habis. Masalah haram semayang orang yang duduk di dalam masjid itu, tatkala khatib duduk di atas mimbar itu, berkekalan haramnya hingga selesai khutbah yang kedua. Yakni sempurna khutbah yang kedua. Dan jikalau pada ketika doa bagi sultan sekalipun, haram jua semayangnya. Seperti yang dimuktamadkan oleh Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar, khilaf bagi Syekh Ramli. Tiada haram semayang waktu baca doa bagi sultan itu, dan yang umpamanya doa bagi sultan tu umpamanya. Doa bagi menteri ke, kan? Doa bagi apa-apalah. Jadi masalahnya sekarang ni, kita masuk dalam masjid. Kita masuk dalam masjid, lepas tu dah duduk dah semayang dah. Semayang duduk. Kan? Main duduk dah. Habis semayang kita duduk, lepas tu Tok Khatib baca khutbah, kita berbangkit nak semayang. Kan, semayang. Kita pun nak tanya semayang apa. Kan, nak semayang apa tu. Sedangkan ketika itu kita kena kena dengar daripada khatib membaca khutbah. Melihat khatib membaca khutbah serta mendengar khatib membaca khutbah. Sebab tu khatib ni kalau dia baca khutbah, tu imam kalau baca khutbah, dia janganlah pusing tengkok dia ke kiri ke kanan terlalu jauh sangat. Sebab dia berhadapan dengan jemaah, dia hanya berdepan gitu je. Sebab orang nak tumpu kan kepada dia tu, dia hanya bertegak, orang lihat dia tu. Orang mendengar dan orang melihat. Makruh lah kalau kita berpusing. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam. Tu kan. Ada kata khilaful aula, ada kata makruh. Tak elok macam tu. Khatib tegak itu kan. Pasal orang nak tengok khatib tu. Sebab tu mimbar ni bagi ke depan, bagi orang semua tengok tu. Sembunyi tu orang lain tak ada tengok. Kan? Masjid Kemuntin kita suruh ke depan, ke depan. Kalau belah Kedah tu, dua dia duduk dalam tu mimbar. Kan? Yang nak dengar. Nak tengok, mendengar dan melihat tu. Kan? Mendengar melihat, elok tengok, jangan tidur. Jadi maknanya khatib duduk atas mimbar nak naik sembahyang. Khatib baca khutbah. Kan? Melainkan orang baru masuk. Orang yang baru masuk, khatib sedang baca khutbah ke, khatib duduk macam mana sekalipun, dia masuk dalam masjid, sunat sembahyang, antaranya tahiyatul masjid ataupun qabliyah Jumaat. Kalau khatib sedang baca khutbah, dua tu dia pilihan dia. Sama ada tahiyatul masjid ataupun qabliyah Jumaat. Ataupun niat dua-dua sekali pun boleh. 2 rakaat, dua-dua niat. Sembahyang tahiyatul masjid dan qabliyah Jumaat. Buat 2 rakaat saja. Dan 2 rakaat tu naklah diringkaskan, jangan diperpanjangkan. Kerana kita sedang sedang khatib membaca khutbah tu. Akan ringkas. Lepas tu kita dah bincang dah kemarin kan. Bila kita baca, kita nak main sembahyang, khatib kita baca khutbah, janganlah kita main sembahyang depan-depan ni. Cari tepi-tepi. Sebab apa? Ganggu pemandangan khatib baca khutbah tu kan. Duduk betul-betul depan mimbar tu. Lagi ganggu lah. Kan? Duduk tepi-tepi semayang. Lepas tu, semayanglah seringkas-ringkasnya. Sekat pertama berdiri, sekat kedua duduk ke, supaya orang tak ganggu dengan semayang kita ni. Baik. Berkekalan haram tu hingga selesai khutbah yang kedua. Tu kata Syekh Ibnu Hajar.
Sehingga selesai khutbah yang kedua tu, sempurna, yang ni sempurna khutbah yang kedua. Dan jikalau pada ketika doa bagi sultan sekalipun, maknanya apa? Maknanya Syekh Abdul Hajar dan Syekh Ramli, mereka juga berpendapat doa bagi sultan itu diharuskan. Kan dibolehkan. Macam kita doa bagi sultan dapat hidayah. Kalau pemimpin dah dapat hidayah, maka senanglah kita di bawah ni. Kalau pemimpin itu zalim, susahlah kita. Kita minta hidayah. Taufik dan hidayah berikan kepada kita, kepada raja, supaya memimpin dengan penuh keadilan, tidak ada kezaliman. Kan? Malahan kalau sekiranya tidak membaca doa bagi sultan itu, akan mendapat kemurkaan dan sebagainya, maka ketika itu wajib kita baca doa bagi sultan. Saya tengok di Johor panjang doa sultan. Habis-habis semayang, Tok Imam bangkit sultan Masjid Sultan Abu Bakar. Habis-habis semayangnya bangkit terus menghadap ke makmum ni, baca satu doa khas bagi sultan. Daripada tuanku sampailah zuriat yang mana-mana sekalipun. Lepas tu barulah wirid, barulah baca doa apa semua ni. Kita sekalilah kan doa dalam khutbah dan juga doa dalam khutbah je kita buatnya. Kan di Johor doa khutbah membuat, doa selepas tu membuat juga tu. Sekalipun mana dia? Dan mana dia? Hingga selesai khutbah kedua, ini sempurna khutbah kedua. Dan jikalau pada kita doa bagi sultan sekalipun, kata Syekh Ibn Hajar ni, ketika khatib sedang membaca doa bagi sultan pun haram lagi sembahyang. Seperti yang barang yang dimuktamadkan oleh Syekh Ibn Hajar tu. Tu dia. Khilaf bagi Syekh Ramli. Syekh Ramli kata tak apa, tiada haram sembahyang waktu doa bagi sultan, dan seumpama doa bagi menteri ke apa semua kan, itu tak ada masalah. Doa pun bukanlah doa yang orang panggil apa, doa yang palsu. Kalau Perak kita tengok memang doa memberi taufik dan hidayah kepada sultan, kan Raja Nazrin, Muizzuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlam Muhibbuddin Shah al-Maghfurullah, kan, dan Raja Pemaisuri Tuanku Zara Salim dan kerabat diraja, agar memerintah negeri ini dengan aman. Kan? Itulah kita minta elok tu doa macam tu. Masalah. Jika berniat imam itu akan imamahnya. Jika berniat imam itu akan imamahnya beserta dengan takbir ihram, sahlah Jumaatnya. Dan Jumaat segala makmum. Dan jikalau tiada berniat ia di dalam takbir ihram, iaitu dia imam tu tidak berniat imam, maka jika tiada tamam bilangannya, kalau tak sempurna bilangan selain daripada imam tu, melainkan dengan imam, tiada sah Jumaat sekalian mereka itu, imamnya dan makmumnya. Dan jika adatnya itu, bilang-bilangan adadnya itu, bilang-bilang itu tamam 40 lain daripada imam, salat Jumaat sekalian makmum itu. Jika jahil mereka itu akan ahwal imam itu, dan tiada sah Jumaat imam itu sahaja. Ni sekarang ni niat makmuman atau niat imaman. Jumaat ni dia berbeza dengan sembahyang yang waktu. Kalau kita sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, imam atau makmum, kita boleh niat kemudian. Kita boleh niat kemudian. Sembahyang Zuhur, aku sembahyang fardhu Zuhur, usolli fardhu Zuhri. Kan? Usolli fardhu Zuhri, Allahu Akbar. Lepas tu kita lepas saja aku sembahyang fardhu Zuhur, barulah kita niat hati aku makmum. Aku makmum ataupun aku ikut imam tu. Boleh. Kan? Imam pula usolli fardhu Zuhri, Allahu Akbar, aku sembahyang fardhu Zuhur. Lepas takbir tu baru dia niat aku jadi imam. Boleh. Makna selepas takbir tu boleh niat imam atau niat makmum.
Sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tak ada masalah. Ataupun sembahyang sunat, naik raya, sembahyang istisqa ke, sembahyang gerhana ke, apa semua ke, boleh. Dia niat selepas daripada takbir. Tapi sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat, dia mesti niat imam dan niat makmum itu di dalam takbiratul ihram. Kan? Masa dalam Allahu Akbar tu mesti ada lintasan dia itu imam atau dia makmum. Dia tak boleh kemudian. Aku sembahyang fardu Jumaat, usalli fardul Jumaati makmuman. Usalli fardul Jumaati imaman. Kan jadi mana empat lah meletak dia. Aku sembahyang fardu Jumaat imam. Aku sembahyang fardu Jumaat makmuman. Kena ada empat tu. Masa kita sebut Allahu Akbar tu, ada lintasan dia tu. Allahu Akbar tu ada ingatlah nak sembahyang Jumaat makmuman. Cukuplah tu. Kan? Dialah tu. Kan? Jadi ditakdirkan. Takdir yang agak kita rasa takdir ni pun mungkin bukan mustahil. Kan? Walaupun kita rasa istakan tu imam tu duduk atas tikar jadah tu imam, dia Allahu Akbar, dia tak tahu dia tu imam. Memang. Jadi persoalan dia, mustahilkah imam tu dia terlupa nak lintas dia tu imam? Mustahilkah makmum tu dia terlupa nak lintas dia tu makmum? Tak mustahil. Benda tu bukan mustahil. Boleh jadi. Jadi timbul persoalan. Kalaulah imam tu Allahu Akbar, aku sembahyang fardu Jumaat saja, dia tak niat imaman, dia tak niat imam pun, maka ketika itu kita kena melihat situasi. Makmum tu ada 40 orang. Kalau ada 40 orang makmum yang orang kata kamil, makmum yang cukup syaratnya, maka sahlah Jumaat itu melainkan tu imam saja. Kalau makmum itu 39 saja, termasuk dengan tu imam pula tak niat imaman, maka ketika itu tak sahlah Jumaat mereka itu, tak terikat. Kan? Tapi kalau sembahyang waktu tak apa, tu imam sembahyang dia tak niat imam pun. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar, dia tak niat imam. Bukan kata tak niat, dia kata aku tak mahu jadi imam, hati dia aku tak mahu jadi imam ni. Tapi hak belakang dia ikut Allahu Akbar, jadi makmuman. Makmum di belakang tu niat makmum, tu imam ni dia tak mahu niat imam. Makmum tu dapat pahala jemaah, imam tak dapat pahala jemaah. Sah sembahyang, imam besar, makmum besar. Tapi Jumaat dia mesti niat Jumaat imam ataupun makmum, itu niat makmum. Sebab tu ada pandangan, ada berpandangan, kalaulah kita sembahyang di tempat yang bukan qaryah kita, umpamanya orang Batu Empat ni pergi sembahyang di masjid Kemunting katalah, kan, kita tumpang, kita tumpang sembahyang. Jadi eloklah kita tu kemudian sikit takbir. Maknanya zon kita tu orang-orang dia qaryah Kemunting tu semua dah Allahu Akbar. Maknanya dah terikat dah 40 Jumaat itu, 40 orang tu dah terikat dah. Diri dah Jumaat, baru kita Allahu Akbar. Tidak ada berpandangan macam tu. Maknanya lagi tak terikat, kita tak boleh masuk lah. Kan? Macam kita pergi satu tempat, contohnya kita pergi lah Taiping, tiba-tiba di masjid Taiping tu katanya tak boleh diri Jumaat, orang tak cukup. Kan? Bolehkah kita diri Jumaat? Tak boleh diri Jumaat. Maknanya orang sana dah cukup, baru kita boleh tumpang diri Jumaat. Kalau dia tak cukup, dengan kita cukup, tak jadi. Sebab kita bukan orang Taiping, kita orang Batu Empat ni. Jadi ada ulama Allahu Akbar situ, barulah kita takbir. Takbir kemudian sikit daripada jemaah yang kita yakin zon bahawanya mereka tu dah terikat, dah ada cukup quorum dah takbir dah mereka itu. Kita cuma nak tumpang saja tu. Masalah makruh berkata-kata tatkala khatib membaca khutbah pada qaul jadid, qaul baharu, qaul Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, qaul jadid itu maknanya pendapat Imam Syafi'i ketika mana di Mesir. Qaul jadid kata makruh.
Makruh tu apa dia? Makruh tu sesuatu yang dibenci. Yang dibenci. Jadi tak payahlah kita nak buat benda-benda yang dibenci kan. Benda yang tak suka. Siapa tak suka? Syarak agama kita. Syarak agama tu siapa? Dia Tuhan dia. Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul tak suka, susah buat lah. Makruh berkata-kata tatkala khatib membaca khutbah, iaitu pada pendapat qaul jadid. Bahkan jika adalah perkataan itu bergantung dengan pekerjaan yang dicita-cita, sunat berkata, yang dicita-cita, gitu. Satu sunat berkata seperti kita lihat akan orang yang buta nak jatuh dalam umpama telaga sekalipun. Kan? Jadi kita sunat berkata seperti kita lihat orang yang buta kan buta dia kata ni. Nak jatuh telaga umpama telaga atau binatang yang binasa hendak gigit akan dia. Maka sunat kita jaga akan dia. Jika zon ia akan daruratnya, dan jika yakin akan darurat dengan sebab meninggalkan kata itu, maka muhtamil lah. Maka di muhtamil tu apa kita kata, muhtamil tu wajib berkata-kata ketika itu. Ditanggungkan wajib berkata-kata ketika itu supaya mengajar manusia yang salah, kan, atau menegahkan yang mungkar. Saya tiada makruh berkata-kata ketika itu, tetapi jika dipadakan dengan syarat, kalau dibolehkan, kalaulah sekiranya dapat dengan isyarat, tak payah berkata-kata. Kita buat isyarat macam mana orang tak tahu, kan? Orang tu tahu bahawasanya ada benda di belakang dia tu yang bahaya, maka hendaklah disempurnakan dengan syarat tu juga. Ini isu berkenaan ketika khatib membaca khutbah. Isu berkenaan dengan khatib baca khutbah, kita disuruh oleh semua mazhab supaya tidak melakukan apa-apa ketika itu. Malahan di zaman Rasulullah ada sahabat-sahabat yang tengah main tikam, kan, ditegur oleh Nabi SAW. Tikam. Tak payah buat apa dah, dengarnya khatib baca khutbah tu. Jadi itulah yang disebut oleh Bilal tadi tu. Wa iza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit faqad laghawta tu tadi ni. Makna kita disuruh diam. Jangan kata apa-apa dah. Sebahagian ulama mengatakan haram ketika itu, dan kebanyakan ulama dia kata makruh. Kalau dalam kitab Sayrus Sadiqin, di situ dia memperjelaskan bahawasanya makruh kalau kita menderma zakah ketika itu pun makruh. Jadi benda-benda makruh ni, benda-benda yang tidak boleh, tidak dapat sesuatu ganjaran daripada Allah Taala, kita buat tak berdosa tapi tak ada pahala. Lepas itu kita nak sembahyang Jumaat ni, kalau nak derma dah siap-siap ditung tu, ataupun saat lagi balik ke bubuh ke macam mana ke. Dengan kita duk sibukkan masa tengah khatib baca khutbah. Kan? Tapi setengah orang kata pula, ustaz, kalau kita tak bawa masa tu ni, setengah tu tak bagi. Pula dah, betul juga. Kan? Ada juga kata, kalau setakat nak tak statik tabung tu, kita tak bergerak, ada setengah-setengah tempat tu, pakai tabung tu ada RM3. Kalau kita pergi belah-belah kampung kan tuan-tuan, belah-belah kampung kan, dia punya collection kan, Allahu Akbar, kita tengok mampu kan nak tampung duit api kan, duit air, kan, kalau ada imam-imam selain daripada imam yang dibayar oleh pihak JAKIM ni kan, kita tengok beratus aja kan, ratus tak sampai beribu pun. Kadang saya pergi masjid, saya snap gambar. Baru-baru ni saya pergi Petaling Jaya, saya pergi 2 masjid,
Maghrib saya pergi Masjid Jumhuriyah kan nama dia. Yang subuh saya pergi Ihsaniyah kata. Tengok dia punya minggu Jumaat tu. Hak satu 10,000 berapa ratus tu, hak satu di 15,000. Oh, saya kata tengok ke duit tu berseronok dah kita. Jangan dapat duit tu tak belanja pula kan. Itulah depa belanja, tengok masjid pun smart, kemas elok pun semua bersih. Kan, tentulah depa gunakan duit tu. Ya. Jadi kita pun masalah ke, kalau tak dibawa depan kita tak bubuh dah. Jadi terlupa pula. Tu nak kena tengok lah macam mana dia punya kesesuaian lah kan. Kan, kesesuaian. Kalau kedekut sangat ke, kena bawa jugalah nampak gayanya. Tapi Masjid Muntin dulu tu duk bawa. Jadi masa saya jadi penasihat Masjid Muntin tu, saya kata jangan bawa. Letak di tempat-tempat tertentu dia, pintu ke apa semua ni. Tapi bila saya tanya balik, dia punya sumbangan tu memang banyak lah. Banyak lah sumbangan. Maknanya tak payah nak berjalan lah macam dulu ni. Cuma banyak tu jaga, jangan tak guna kan. Pejabat agama selalu sebut kita ni jangan tak guna duit orang wakaf guna. Simpan juga, jangan boroi seruk semua. Kan, buat sesuatu yang manfaat. Jadi maknanya asalnya berkata-kata, sebab yang dimakruhkan kerana berkata-kata tu kerana khatib sedang berkata-kata. Khatib sedang berkhutbah. Khutbah tu makna khatib sedang bercakap dengan kita. Kita pula duduk bercakap dengan orang. Cuba tengok. Adab ke kita tu? Khatib sedang bercakap dengan kita. Kan? Muslimin dan muslimat muslimin rahimakumullah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Kan? Dia sedang bercakap dengan kita. Tiba-tiba kita pergi bercakap dengan orang lain pula. Kalau bercakap dengan tidak alasan, confirm dah makruh ataupun pergi kepada haram. Tapi isu dia sekarang ni, macam mana pula kalau kita berkata-kata atau kita bercakap sesuatu yang perlu kita bercakap. Di sini dia kata, kalaulah sekiranya kita nak bercakap juga, maka boleh tak kita gunakan isyarat. Isyarat tangan kita gitu ke umpamanya. Dekat, berhenti ke. Kan, kona kanan ke apa semua ke. Kalau isyarat, kawan boleh tengok. Kalau yang buta, isyarat apa yang tengok. Kan, tengok keadaan tu. Keadaan yang macam mana, yang perlu kepada isyarat ke, perlu kepada perlukan kepada bercakap tu. Kan, kalau perlu kepada bercakap, isyarat dia tak pandai, ketika itu terangkatlah hukum dia tu, hukum makruh tu, kerana dia tukar kepada hukum makruh kepada hukum wajib pula kita bercakap, kerana boleh mendatangkan mudarat. Mungkin orang buta yang jalan tadi ni, dia tak tahu di depan tu ada bahayanya tu. Kalau kita buat isyarat kat dia, dia memang tak faham isyarat, dia buta. Jadi kita kena bercakap dekat dia. Depan tu ada duri ke, depan tu ada longkang ke, apa semua ke, yang boleh menyelamatkan dia tu daripada bahaya dia tu. Bahaya dia tu kena jaga. Tu kan. Jadi hukum ni boleh bertukar. Kan, ada ketikanya hukum ni jadi makruh ketika ni. Ada hukumnya wajib ketika ni. Ada hukumnya sunat ketika ini. Jadi hukum-hukum tu berlegar lah. Walaupun asalnya begini. Tetapi dia boleh jadi begini pula keadaan-keadaan yang tentu. Al-hukmu yadurru ma'ilati wujudan wa adaman. Kan hukum beredar mengikut ilat lah. Keadaan kerana apa sebab apa semua ni kan. Ada ketikanya begini, ada ketikanya begini. Baik. Macam dia kata ni, apa ni? Seperti seseorang tu umpamanya hendak orang buta hendak jatuh dalam telaga, atau binatang yang bisa hendak gigitkan dia. Maka sunat kita jaga akan dia. Jika zon, ia akan daruratnya. Kan? Zon akan darurat tu maknanya kita rasa mungkin dia terlepas, sunat. Tetapi dan jika yakin, bukan zon lagi dah, yakin. Dan jika yakin ia akan mudarat, mesti dapatnya. Kita kata dia ni kalau tak, orang buta ni kalau tak habaq terjun dalam tu, patah kaki, patah kepala ni. Dengan sebab meninggalkan berkata itu,
maka muhtamil ditanggungkan, ketika itu wajib berkata-kata. Wajib. Ada satu masjid tu, Tok Imam tu kena kata, budak-budak hinggap di belakang. Ada tu masjid. Tu khatib tu kata tengah-tengah berkhutbah, dia habaq, "Dan budak-budak di belakang tu, diam sikit, orang nak dengar khutbah ni." Boleh cakap tu boleh. Kan khatib boleh bercakap lah. Kan boleh bercakap. Apa yang situasi dalam tu kadang berlaku, ataupun kita kata apa, kipas angin nak jatuh ke, apa-apa ke semua kan, boleh situasi itu. Jadi maknanya apa tu, keadaan berkata-kata tu yang salahnya, yang dihalang tu makmum berkata-kata supaya tidak mengganggu akan khatib baca khutbah. Itu imam khatib juga boleh bercakap. Kan khatib juga boleh bercakap sesuatu yang mungkin, yang mungkinnya kalau dia tak bercakap, benda tu akan berlaku darurat. Kalau zon saja darurat, itu sunat. Kalau yakin darurat, itu maknanya wajib dia bercakap. Kan itu dia berubah hukum tu kan. Meski masalah orang yang tiada mendengar khutbah itu sebab jauh umpamanya, hari ni mungkin dah tak ada dah kot, kita ada dah apa soundbox kita apa semua, tapi benda tu mungkin dah orang kata 5 tahun kita pakai soundbox tu, satu hari tak dengar, duk jauh tu tak dengar, ataupun blackout. Kan main kilat sambak terus, mikrofon pun tak ada, khatib boleh bercakap, dengar sekitar ni ya, kita tak dapat. Nak pasang balik tak boleh. Kan dia terbakar di tiang ke umpamanya, memerlukan kepada masa yang panjang. Khutbah nak jalan juga. Jadi tentu dah luar sana tak dengar, yang dengar persekitaran kita sini je tu. Baik, masalah orang yang tiada mendengar khutbah itu sebab jauh umpamanya, ataupun sebab apa? Sebab lagi umpamanya apa lagi? Jauh dia tak dengar. Pekak umpamanya, orang pekak tak dengar apa. Kita dah orang Indon kata dah bingit. Bingit dengar lah. Dia buat dono, tak dengar apa. Kan? Orang ni nak buat apa? Maka sunat ia mas'ul. Sunatkan dia menyebukkan diri itu dengan selawat atas Nabi. Dia duk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa hal kau ni selawat orang tengah baca khutbah? Rupanya pekak sungguh. Tak dengar sungguh. Kan? Ataupun baca surah Al-Kahfi, buka surah Al-Kahfi baca. Kan? Pasal dia tak dengar. Baca Al-Kahfi. Itu terlebih aula daripada yang lainnya tu. Terlebih aula daripada yang lainnya, dan daripada diam, daripada dia duduk diam. Lebih baik dia selawat dan Nabi, lebih baik dia baca surah Kahfi. Tapi kalau kita hak dengar kan, jangan duk sibuk selawat dan Nabi, jangan duk sibuk baca surah Kahfi pula. Tak lagi baca kan, tak lagi kita baca. Sebab orang yang tak dengar tu pun, orang yang tak dengar tu dia tak bolehlah baca sehingga-hingganya. Jadi dia dah tak dengar orang baca khutbah, lepas tu dia pula nak selawat atas Nabi, dia pula selawat atas Nabi apa ni, memberi gangguan, taswis kepada orang lain pula. Tak boleh kat macam tu. Dia selawat atas dia je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tak dengar. Tu baca surah Kahfi, baca bagi dengar diri dia dengan ganggu orang lain kan. Iaitu lebih aula daripada diam. Lebih aula makna lebih utama daripada dia duduk diam. Khutbah dia, khatib baca khutbah dia tak dengar, selawat pun tidak, baca surah Al-Kahfi pun tidak, dia duduk sengah. Itu tak baik, itu tak cantik. Kan? Dia kata aku tak dengar. Tak dengar, dia selawat atas Nabi. Ataupun dia baca surah Kahfi. Itu lebih aula. Lebih aula tu lebih utama dia buat macam tu daripada dia diam saja. Kan? Daripada dia diam, baik-baik dia baca surah Kahfi ataupun selawat atas Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Akan datang sunat bagi laki-laki yang hadir Jumaat itu menghiasi diri dengan pakaian terlebih
elok. Ini pun satu perkara juga tuan-tuan. Hari Jumaat tu pakai putih pakai syuk putih. Kan? Syuk putih tu sebab pakaian putih ni pakaian yang disuruh ketika mana Jumaat. Hari raya tak apa pakai warna apa, tak apa. Hari raya pakai baju yang terbaik. Bukan kata baju baru. Kan yang terbaiknya baju apa tu? Bobolah mislah ke jubah ke apa semua ke hari raya. Raya lah. Raya ni yang bagus ni raya Hindu. Tengok ya. Sebab tu kita pun kalau dapat apa semua raya Hindu no. Bukanlah kita nak ikut Hindu tu, tidak kan. Tapi meriah sungguh depa. Tengok tu mana tak ada ni semua dengan bersari dengan pakaian. Jadi kita kena lebih-lebih lagi lah raya. Tapi hari Jumaat ni standby pakai yang warna putih. Beli 2-3 helai apa semua ni. Hari ni baju ni, minggu ni baju ni tak apa, baju ni putih. Sebab dia ada dia punya arahan, suruhan daripada agama kita tu. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillah.